Kerajaan perpaduan ingin dijatuhkan. Inikah punca sebenar? Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau percaya cubaan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan hanya dilakukan pihak yang takut salah laku mereka terdedah. Anwar menolak tomahan bahawa tindakan membantras rasuah hanya bertumpu kepada ikan bilis kerana pentadbirannya tidak akan campur tangan dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang membabitkan jerung. Saya memberikan SPRM kelonggaran sepenuhnya dan wewenangnya. Sedikit sebanyak sudah banyak terbongkar. Saya tidak mahu mengulasnya setiap kali pihak penguasaan diberikan kuasa. Malah saya setiap minggu berpesan saya tidak masuk campur jika seseorang disiasat. Amalan pemunggahan kekayaan negara yang agak memualkan. Kita ada pengalaman orang besar ditangkap dan ini membuktikan tindakan tidak hanya tertumpu kepada ikan bilis, katanya. Beliau berkata demikian pada naratif khas terbitan disiarkan secara langsung di RTM baru-baru ini. Beliau mengambil contoh dalam siasatan terhadap program Jana Wibawa yang merangkumi projek-projek peruntukan besar sejak era Tan Sri Mahyadi Mak Yassin sebagai Perdana Menteri. Memualkan dan saya ialah kerana kita ada pengalaman yang orang besar pun sudah ditangkap. Tapi apakah ini pengajaran? Belum ada pengajaran. Kalau lihat umpamanya fail tebatan banjir, sebut soal menara telekom, sebut soal Jana Wibawa, setiap kes itu ada sahaja percobaan ataupun pemunggahan kekayaan untuk tokoh-tokoh besar. Jadi saya dalam kesempatan yang ada, insya-Allah saya akan pastikan ada tindakan supaya jadi pengajaran kepada yang lalu dan yang sekarang. Dalam kes ini, projek dianugerahkan kepada kontraktor-kontraktor Bumiputera tertentu dengan penuh kerahsiaan, khususnya semasa pengisytiharan darurat akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ini termasuk projek penebatan banjir oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air yang diterajui Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Berhubung pemunggahan kekayaan, Anwar menegaskan akan memastikan ada tindakan pengajaran pada masa lalu dan sekarang. Soalnya, kalau ada bukti yang jelas, ambil tindakan, jangan peduli tomahan kerana ada puak guna agama Islam yang mengaitkan ada dendam. Ujarnya, dia berkata negara ini rosak, tiada upaya bangkit semula. Kalau kita kumpul kekayaan, sedangkan rumah rakyat separuh robek, tetapi ada pemimpin bersenang-senang memunggah kekayaan negara. Saya tidak akan dianggap berjaya kalau gunakan kuasa untuk menekan musuh tanpa fakta dan data dan bukti yang nyata, tegas Anwar. Pada 20 Disember tahun lalu ketika membentangkan rang undang-undang RUU Kumpulan Wang Disatukan Perbelanjaan Masuk Akaun 2022 di Dewan Rakyat, Anwar berkata daripada 15 bilion ringgit untuk projek tebatan banjir itu boleh dijimatkan hampir 2 bilion ringgit jika dihentikan amalan rundingan terus. Kadang-kadang rundingan terus apabila disemak diberi kepada syarikat menantu, syarikat anak. Ini yang kita nak elakkan. Ini bukan kenyataan melulu. Saya sebut di Parlimen setelah meneliti dokumen, katanya. Sementara itu, seorang ketua pegawai eksekutif CEO sebuah syarikat ditahan pada 6 Januari lalu kerana disyaki menjadi orang tengah dalam pengagihan projek kerajaan bawah pakej rangsangan ekonomi sepanjang 2020 hingga 2022. Menurut laporan media pada 9 Disember tahun lalu, SPRM menegaskan siasatan awal mendapati peruntukan terbabit dianggar berjumlah 530 bilion ringgit berkaitan pengurusan COVID-19. Berdasarkan jumlah itu, 92.5 bilion ringgit adalah dana kerajaan, manakala 437.5 bilion ringgit bukan daripada kerajaan. Hampir 90% projek yang diberikan secara rundingan terus masih belum dilaksanakan kerana tiada pengeluaran surat setuju terima lagi. Susulan itu, siasatan SPRM difokuskan kepada baki 10% projek yang sedang berjalan, membabitkan perkembangan projek antara 10% hingga 20%. Suspek yang ditahan dipercayai menerima rasuah bagi menghubungkan antara kontraktor dan pihak atasan. Menurut laporan, beberapa kontraktor di soal siasat mengaku bersetuju membayar komisen sebanyak 3 hingga 5% dan dimasukkan ke dalam akaun sebuah parti politik kononnya untuk tujuan pembiayaan politik. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan penahanan dan memaklumkan kes disiasat mengikut Seksyen 16(A) Akta SPRM 2009 Datuk Rahman hingga 10 Januari.
Walaupun identiti suspek tidak didedahkan, tular di media sosial nama Adam Radlan yang mempunyai tali persaudaraan dengan Datuk Muhammad Adlan Berhan, menantu bekas Perdana Menteri ke-8. Itu cuma puncak bongkar ais pelanggaran tata kelola tadbir urus kerajaan yang terbongkar. Justru tidak hairan apabila Anwar berkata yang kononnya mereka itu bersih, kini sedikit sebanyak sudah terbongkar dan akan ada banyak lagi. Dalam erti kata lain, Perdana Menteri amat jelas punca kewujudan konspirasi tebuk atap untuk menjatuhkan beliau persis langkah Sheraton.